Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, berjumpa lagi kita pada video yang baru Okay, video yang baru tajuk yang baru. Okay, saya semenjak ni busy sikit. Okay, jadi tak sempat nak buat video Okay, hari ni saya nak terangkan pada korang semua berkenaan dengan Arnab Mix. Pasal ramai yang tanya saya pun nak jawab pun tak tahu nak jawab macam mana. Saya cubalah jawab kalau misalnya kata kalau macam ada kekurangan daripada jawapan saya tu, saya minta maaf lah Pasal kita nak definasikan dia tu memang agak susah sikit lah Ada yang tanya kepada saya macam mana nak kenal Arnab Mix tu dengan Arnab Pure. Memang kalau kita nak jelaskan tu memang agak macam susah sikit tau. Kita nak kena tengok dia baru kita boleh tahu. Sebab tu memang kurang sikit lah orang jelaskan berkenaan dengan topik ni lah. Okey, saya nak jelaskan sedikit secara secara pengalaman saya sendirilah. Bukannya mungkin ada fakta tapi saya tak bawakan fakta tu lah. Saya jelaskan dari pengalaman saya je. Okey, apa itu Arnab Mix? Okey, Arnab Mix ni dia berlaku akibat orang cakap tu pencampuran antara baka akibat bela tanpa tujuan. Okey, macam contoh individu yang bela Arnab ni, dia kadang-kadang dia bela tanpa tujuan. Dia sekadar nak bela suka-suka. Dia orang cakap tu nak hilangkan bosan dia. Walaupun itu tujuan dia, tapi dia tak ada fokus yang jelas kenapa dia nak bela Arnab tu. Jadi orang cakap tu bila dia tanpa tujuan, dia kekurangan ilmu, kekurangan baka. Lepas tu dia tak ada baka asal. Jadi dia anggap macam okey, antara Arnab ni kahwinkan saja. Okay, jadi sebab tu percampuran antara baka ni adalah salah satu akibatnya datangnya punca Arnab Mix ni. Okey, tu yang pertama lah. Okey, yang kedua ketidaktentuan ciri baka asal. Okey, Arnab Mix ni biasanya kita memang susah kita nak takrif dia ni baka apa. Kalau macam contoh generasi yang pertama kita mix kan, macam contoh macam contoh saya boleh dikatakan macam okey, telinga naik kita kahwinkan dengan Arnab telinga yang jatuh. Okey, telinga yang lob. Okey, untuk generasi pertama ni biasanya kita senang sikitlah nak detect dia. Macam contoh telinga dia akan jadi sebelah turun, sebelah naik, jadi dia macam cacat lah. Okey, itu yang jenis pertama, first generasi punya lah. Kena yang generasi yang berkurun-kurun dia dah jenis memang mix, memang pure punya mix kan. Dia memang kita susah nak tarifkan dia baka apa. Jadi kadang-kadang bila orang tanya tu kita susah nak jawab. Okey, tu yang nombor 2. Okey, yang nombor 3, terjadinya baka mix ni akibat perkahwinan yang tak dirancang. Okey, perkahwinan tak dirancang, main kahwin aja ataupun dia kita lepaskan dia tiba-tiba kahwin. Kita tak plan pun benda tu tapi dia tiba-tiba kahwin, lepas tu beranak jadi Arnab yang baka bukan-bukan. Okey, apa ni biasa benda tu jadi antaranya adalah kelemahan sistem sangkar, lepas tu sistem reban, lepas tu nak jimatkan kos, macam contoh letak sekali arung dalam sangkar. Jadi itu yang lahirnya baka-baka mix. Okey, baka-baka mix ni memang cakap tu memang agak macam cakap tu banyak dah sekarang ni. Ada yang beberapa individu yang bukan beberapa individu lah, ramai sebenarnya yang tak berapa minat dengan baka mix ni. Orang cakap tu pada dia orang cakap tu dia kata boleh merosakkan, boleh merosakkan industri, boleh merosakkan industri Arnab hiasan tu sendiri. Lepas tu yang keempat, Arnab Mix ni dia punya label harga dia adalah rendah. Arnab Mix ni dia label harga dia rendah lah. Macam contoh seko, macam dulu saya jual dalam 50-60 ringgit, ada yang jual 80, tapi sekarang punya baka mix memang teruk sangat jatuh lah. Dalam 30 ringgit pun ada, orang jual 20 ringgit pun ada, 40 ringgit pun ada. So orang cakap tu dia ditakrifkan sebagai kelas bawahan lah untuk Arnab baka mix ni. Bukannya kita labelkan dia sebagai rendah kan, bukan rendah, tapi orang cakap tu kadang-kadang breeder tu sendiri yang merendah-rendahkan label Arnab Mix ni. Okey, itu yang kelima, itu yang keempat. Okey, yang kelima, Arnab Mix ni satu masalah dia
dia punya masalah dia satu ni, kita tengok daripada kecil arnab dia dengan arnab yang baka yang ada nama ni, kita tengok dia sama je. Okey, daripada kecil daripada kecil kita tengok dia comel. Okey, daripada kecil. Tapi satu masalah arnab baka mix ni, dia waktu dia kecil tu dia cantik. Okey, waktu dia kecil tu dia cantik, tapi bila dia semakin dewasa dia makin nampak macam tak cantik, makin nampak tak cantik. Untuk arnab mix lah. Okey, dia makin masa kecil dia cantik, 2 bulan hingga ke 3 bulan tu dia okey, tak ada masalah. Bila dia 3 bulan ke atas, dia memang rupa dia memang semakin lama semakin tak cantik. Lagilah kalau korang tak jaga pemakanan dia, pemakanan yang bagus, yang boleh mencantikkan dia punya luaran dalaman dia, lagilah nampak tak cantik. Okey, lagilah nampak tak cantik. Okey. Itu yang kelima. Okey, yang keenam, okey, arnab mix juga biasanya mengalami pertumbuhan yang cacat, bukan sindrom. Macam contoh, bukannya macam mata dia sengit ke, hidung dia sengit ke, telinga dia cacat ke, tak. Dia tak jadi telinga, maksud saya tu cacat tu macam contoh sebelah panjang sebelah pendek, dia tak jadi macam itu. Okey, tapi dia punya kecacatan dia tu dari segi macam bulu, lepas tu dari segi telinga pun boleh jadi cacat, lepas tu daripada ciri rupa bentuk dia. Okey, ciri rupa bentuk tu maksudnya okey, macam contoh bulu kita ambil bulu, ada yang dekat belah sini dia ada bulu, kat sini dia ada bulu, ada yang tak ada bulu, lepas tu tiba-tiba ada seketing kat belakang. Dia jadi macam bercelaru. Dia punya pertumbuhan bulu dia tu jadi bercelaru, tak cantik. Dia macam orang cakap tu tak sekata. Lepas tu ada yang tempat panjang, ada yang tempat pendek, dia jadi tak cantik lah. Bulu dia jadi tak cantik. Okey, itu pada pandangan saya. Okey, dari segi telinga pula, ada yang sebelah naik, sebelah jatuh, jadi cacat. Okey, itu untuk arnab mix lah. Lepas tu ada yang tanya pada saya, okey, boleh ke jadikan arnab mix ni sebagai haiwan kesayangan? Okey, arnab mix untuk kita jadikan dia haiwan kesayangan dia ni, okey, yang pertama korang kena tahu dia lebih cenderung ke arah mana. Ada arnab mix ni antara arnab hiasan dan juga pedaging, diorang kahwinkan. Okey, bila diorang kahwinkan arnab mix dengan arnab pedaging, okey, kita tengok mana ke arah mana arnab tu. Okey, ke arah dia lebih banyak pergi ke arah pedaging ke ataupun ke arah hiasan. Kalau jenis anak hias lebih ke arah hiasan, bolehlah kita buat dia haiwan kesayangan. Bukan tak boleh untuk buat haiwan kesayangan kalau dia lebih kepada ke arah pedaging, tapi dia boleh mengakibatkan kos makanan yang tinggi. Dia arnab mix ni satu, kadang dia makan kuat. Okey, kita nampak dia macam arnab pedaging. Okey, kita nampak dia macam lebih ke arah arnab pedaging, tapi dia tak berat pun. Dia nampak besar je tapi dia ringan. Banyak sebenarnya untuk arnab pedaging sendiri pun banyak. Macam contoh dah di mix kan. Kalau kita nak cari baka-baka pure untuk pedaging dekat Malaysia ni, macam Flemish Giant ke New Zealand White ke, memang agak macam susah. Kadang-kadang kita tengok dia putih, mata merah, tapi orang terus declare dia New Zealand White. Okey, macam contoh lepas tu Flemish Giant kan. Tapi kebanyakannya dah dicampur kan sebenarnya. Majoriti boleh dikatakan 98% dekat Malaysia ni yang pedaging dah dimixkan. Hanya 2% itu pun tak tahu kat mana. Okey, kalau dia lebih kepada ke arah macam arnab hiasan, jaga dia sebagai arnab pet. Walaupun dia arnab hiasan, walaupun dia arnab pedaging sekalipun, kita boleh jaga dia sebagai pet, tak ada masalah sebagai arnab hiasan. Tetapi kos makanan sajalah yang tinggi. Pasal arnab hiasan ni kebiasaannya dia makan dia tak banyak, dia makan sikit je. Macam contoh pellet satu hari dalam 100 gram kan. Kalau untuk arnab mix hiasan lah. Kalau untuk arnab yang lebih orang cakap pet quality ni dia punya taraf dia lagi tinggi sikit lah. Okay, pet quality ni dia bukannya mix, dia taraf dia lebih tinggi daripada mix. Okey, itu nombor satu lah. Apakah arnab mix ni boleh jadikan haiwan kesayangan? Okey, yang nombor dua. Okey, nombor dua, asal arnab ni boleh dijadikan haiwan kesayangan. Okey, tetapi dia punya sikap atau kehendak selain arnab hiasan ni boleh jadikan kita keluarkan kos yang banyak. Okey, macam contoh yang tadi saya cakap dah, makanan, dari segi makanan. Lagi satu dia punya bila dia ke arah pedaging, dia punya kemungkinan dia boleh beranak banyak. Okey, dulu sekarang mungkin kita boleh 2 ekor. Okey, 2 ekor. Tiba-tiba dia beranak jadi 6 ekor. Tiba-tiba campur dengan parent dia jadi 8 ekor.
okey, kos dia memang akan tinggi. Arnab hiasan pet pun, arnab hiasan yang jenis mix yang lebih ke arah kepada pet pun, dia boleh jadi beranak banyak juga, tapi dia punya kos makanan dia tu tak sebanyak kalau dia lebih kepada arah pedaging. Itu maksud saya. Okey, lepas tu yang nombor 3, kalau arnab mix hiasan tu dia lebih kepada arnab hiasan, dia tak arnab lebih kepada arnab pedaging. Tapi kalau dia tak jadi masalah kos pada pada owner yang nak membela tu, tak ada masalah. Okey, korang boleh teruskan saja korang punya keinginan kalau untuk nak bela arnab mix ni. Tapi kalau tanya saya sebagai pengalaman saya sebagai breeder, arnab mix boleh dikatakan tangga harga yang orang cakap tu kita mampu bilik lah. Macam untuk yang baru nak bela arnab, janganlah ambil arnab pure terus, ataupun arnab baka-baka yang mahal, ataupun baka-baka yang bagus. Okey, jangan ambil yang baka-baka macam itu. Pasal apa? Untuk haiwan ni tak kira kucing ke, anjing ke, arnab ke, semakin tinggi level dia punya sensitif dia tu makin tinggi. Saya harap dengan penerangan seberingkas saya ni, korang bolehlah buat keputusan sama ada korang nak buat keputusan apa, sama ada nak bela arnab hiasan mix ataupun jenis yang ada baka, ada nama ni. Okey, setakat tu aja yang saya berkongsi malam ni, hari ni. Okey, kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.